Sudan. Menewaskan Korea 3-2 dan mereka bermain baik sebenarnya dengan South Africa, tetapi kalah shootout. Untuk hari ini kita rasa mungkin ada sikit psikologi kepada pasukan New Zealand tadi. Nazmi, kemungkinan Nazmi beliau mesti memilih satu pas yang boleh kita terima, seperti pas tidak boleh dilakukan dalam kawasan 25 yang saya katakan tadi. Ini sangat bahaya sebenarnya, dan semua passing yang patut diberikan tidak boleh 50-50, perlu dalam kawalan. Dan kita lihat apa yang berlaku ialah mereka mau pressing dan mendapatkan bola ke dalam dan satu foul dibuat oleh pasukan Malaysia dan PC pertama dihadiahkan kepada pasukan New Zealand. Kesilapan dari Mukni Muhammad Kamal memberikan PC yang pertama untuk New Zealand. Jadi bagi New Zealand, mereka pastinya kita akan berikan tumpuan kepada Joti Eames, pemain nombor 19. Di samping PC Defence Malaysia pula, khususnya first runner, perlu bertindak cemerlang, bertindak pantas untuk menutup ruang. Jadi peluang Joti Eames, namun baik first runner Malaysia dan juga second runner setidak-tidaknya menutup ruang. Namun begitu PC kedua untuk New Zealand. Running out yang bagus daripada first runner Malaysia, lari terus ke arah pengambil pukulan dan terkena di kaki, dan sekali lagi diberikan penalty corner. Jadi peluang untuk New Zealand dan jaringan. Biarpun penjaga gol berada pada posisi yang baik, namun begitu tolakan yang begitu pantas dilakukan oleh Daniel Thor untuk meletakkan New Zealand 1-0 di awal permainan ini. Saya melihat untuk PC yang kedua, pelari pertama tidak menutup ruang yang sepatutnya ditutup dan dia memberikan ruang tersebut untuk penjaga gol. Tetapi kalau kita lihat dari sudut kita di sini, tolakan beliau tidaklah begitu laju, tetapi gagal diselamatkan oleh penjaga gol. Penjaring adalah PC ataupun flicker ketiga pasukan New Zealand, iaitu Luke Aldred, yang mencatatkan skor ataupun jaringan pertamanya dalam kejohanan ini. Apabila dapat bola di kawasan New Zealand, kerana jika kita kehilangan bola dan peluang untuk masuk ke dalam dia agak sukar. Peluang untuk Rico, lepas masuk dalam kawasan D, peluang terbaik untuk mencari hot zone dan tolakan jaringan Padang yang berjaya dihasilkan oleh Adam Ashraf Muhammad Johari. Ini merupakan gol ketiganya dalam kejohanan ini. Kita lihat jika mereka dapat mengawal bola dan dapat memberikan kepada pemain lain yang kawasan di New Zealand, sesuatu boleh berlaku dan kita lihat kita dapat menjaringkan satu gol. Ini yang saya katakan tidak perlu tergesa-gesa dan mesti cermat untuk menyimpan bola. Dan ini adalah satu gol yang cantik. Pemain kita berada tepat pada waktunya dan dapat menjaringkan gol. Simple gol. Gerakan dari Cik Nur Akhirullah dari baseline dan seterusnya melakukan tolakan ke kawasan hot zone ataupun yang meletakkan ada dua pemain Malaysia bersedia menanti, dan ia disudahkan. Perlu sedikit ketatkan ruang-ruang. Jadi pastinya kapten pasukan Faris Harizan
Dan peluang untuk New Zealand tapi mujur. Kita lihat arah Faizul yang berjaya menangkis, namun begitu bola muntah terus saja dihukum seperti tadi. Terlalu mudah Rasdi. Semlin. Mungkin kalau kita lihat dalam keadaan tu, mungkin goalkeeper perlu lepaskan bola tu ke belakang, mungkin lebih baik. Kita lihat adakah touch tadi. Kalau ada replay kita dapat lihat, jika tiada touch, tiada touch daripada pemain New Zealand. So apabila bola tu dilepaskan dalam gol dan hanya long corner saja, tetapi apabila ditampan di depan pemain New Zealand itu sendiri, dan inilah peluang yang diberikan dia percuma. Freeman pula pemain New Zealand tu, tak ada pemain kita yang marking. Betul. So ini juga kita considerkan sebagai soft goal dan tidak sepatutnya kita beri kepada New Zealand. Mereka teruskan. Ini yang hanya boleh menjaringkan gol di dalam D. Kita harus mempunyai banyak circle penetration, shot at goal dan penalty corner untuk kembali dalam perlawanan ni. Menggeleng-gelengkan kepalanya. Keputusan yang tidak memihak kepada Malaysia dalam tempoh kurang 4 minit yang terakhir ini. Yang positifnya kita terus mengasak. Masuk peluang dan seterusnya jaringan penyamaan yang dapat dihasilkan. Satu jaringan yang cukup menarik dalam kawasan D yang dilakukan oleh Syamir Rizmi. Satu katakan end up yang baik daripada Syamir. Dia membuat pump shot, reverse pump shot yang terbaik. Kita lihat, ini reverse pump shot dan memang sukar untuk ditahan oleh Pemilu. Bola melantun daripada kapet ke arah goalkeeper. Syamir langsung tidak dikunci. Dia bertindak sebagai free man dan mudah untuk melakukan pukulan ini. Sebenarnya cukup kencang. Adakah kita end up dengan shootout ataupun kita end up dengan satu lagi penentu shootout ya. Jadi advantage untuk Malaysia. Jadi itulah on panjang telah bunyikan untuk menamatkan 60 minit permainan. Jadi pemenang dalam perlawanan ini akan ditentukan melalui pukulan sudut penalti, melalui shootout. Mungkin ada sedikit kelebihan kepada pemain New Zealand jika shootout, kerana kalau kita lihat mereka mungkin boleh membuat drag flick yang lebih drag pull yang lebih jauh dengan keadaan saiz mereka yang tinggi, dan juga mereka memiliki saiz goalkeeper yang sedikit agak besar daripada ini. Dari Joshua Erwin berdepan 1 lawan 1 dengan Danish Afnan Faizal. Erwin masih ke depan dan percubaan terus. Satu reverse hit yang menewaskan Danish Afnan. Untuk 1-0 New Zealand mengatasi Malaysia. Rasa lewat sedikit cepat sepatutnya penengah gol untuk pergi ke belah kanan, dan betul lah, agak sukar juga sebenarnya Rasdi shootout ni. Jadi Wan Muhammad Najmi Ahmad Zaib untuk Malaysia. Dari Najmi dan satu tolakan mudah di celah kaki penjaga gol. Menewaskan Gendley. Nasib baik tidak terkena di between kaki tersebut. Kita lihat dia masuk di belah kiri kaki. Satu risiko yang cukup besar melakukan turning, dan lihat di sini bagaimana tolakan itu. Terkena kaki dah masuk sebenarnya. Jadi 1-1. Kedua-dua pemain pertama berjaya menyempurnakan tugas masing-masing. Dan seterusnya peluang untuk New Zealand untuk mendahului. Kita melihat bagaimana peluang yang dimiliki sekarang ini untuk Jonty Elms. Jaga gol telah pun tertewas. Jadi 2-1. Satu idea yang baik, namun begitu hampir sebenarnya. Hampir untuk dapat menolak bola itu keluar. Terlihat hampir dapat menahan bola tersebut, dan tolakan pertama kedua
Risiko dari Danish Afnan yang merebahkan badan lebih awal, tetapi sentuhan waktu untuk menolak keluar. Jadi peluang untuk Malaysia menyamakan kedudukan. Mukni Muhammad Kamal. Dari Mukni berdepan dengan penjaga gol dan tolakan dan membias peluang. Satu pukulan dan diselamatkan oleh Hayden Gendley. Jadi Malaysia ketinggalan dengan 1-2. Lihat bagaimana tolakan yang pertama, membias dan seterusnya. Pukulan inilah risiko 50-50 yang terpaksa diambil di penghujung 8 saat yang diberikan. Dan ia diselamatkan oleh Hayden Gendley. Dan seterusnya untuk New Zealand, Denator selaku peserta yang ketiga ataupun pemain ketiga. Dan mengenai tiang gol dan seterusnya membias keluar. Jadi terselamat Malaysia berpeluang untuk menyamakan kedudukan semula. Sudah terbuka gol post tu, tapi reverse hit yang dibuat oleh beliau agak tinggi dan terkena palang gol. Terkeluar daripada gol. Bukan terkena palang, terkeluar daripada gol. Satu reverse hit risiko. Cuba menewaskan Danish Afnan, tidak menjadi. Dan peserta seterusnya ialah Adam Ashraf, Muhammad Johari. Peluang untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana kali ini terkena padding. Jadi berakhir dengan Malaysia kali kedua gagal untuk mendapatkan jaringan dari Adam Ashraf. Lemah sikit mungkin tolak yang dia buat terlalu dekat kepada goalkeeper dan jurak angle yang beliau ada menjadi sempit sebenarnya. Dia tak boleh bawa terlampau hampir keeper dan pergi ke arah penjuru dan keadaan itu menyempitkan lagi beliau sebenarnya. Jadi peserta keempat New Zealand akan cuba menyempurnakan tugas ini. Kita melihat dari Sam Lins dan diselamatkan oleh Danish Afnan. Jadi 2 kali New Zealand gagal untuk mendapatkan jaringan. Peluang untuk Malaysia kembali mengikat kedudukan. Satu tackle awal, jab yang dilakukan menggunakan stick dari Danish Afnan memaksa Sam Lins untuk terus melakukan kesilapan. Jadi peluang untuk Malaysia semula. Kita melihat bagaimana Haris Iskandar dan jaringan dapat dihasilkan oleh Haris Iskandar untuk menyamakan kedudukan 2-2. Perhatikan sekali lagi bagaimana beliau mengacah penjaga gol dan seterusnya. Berjaya menolak biarpun ada biasan, tetapi ia ke arah pintu gol ataupun ke dalam gol. Pull yang pertama menarik goalkeeper ke belah kiri itu baik dan meletakkan bola di bawah kaki tangan untuk antara mendapat ruang yang besar di kanan dan jadi 2-2 Patrick Ward. Dan ada percubaan yang split dilakukan oleh Dini Afnan, tetapi tolakan itu begitu sempurna untuk kembali semula New Zealand di depan. Jadi 3-2 kedudukan semasa. Jadi peluang terakhir dari kapten pasukan Faris Harizan. Syed perlu masukkan perlu menjadikan gol ini dari Faris Harizan. Dan jaringan dapat dihasilkan. Terlihat beliau menggunakan leg ke arah gol dan memang terbuka je belah kanan keeper dan
Tidak ada refleks dari penjaga gol untuk menampan itu. Hanya cuba menggunakan badannya. Agak lewat, agak perlahan. Dari tolakan yang dilakukan oleh Faris Harizan. Jadi kedudukan 3-3 memaksa sudden death selepas ini. Dan apabila sudden death, Malaysia pula akan turun terlebih dahulu. Dari Haris Iskandar Osman. Dari Haris Iskandar dan tampanan dapat dilakukan. Jadi Malaysia gagal untuk mendapatkan jaringan ini. Masih ada peluang untuk penjaga gol menampan selepas ini. Tugas terakhir terarah kepada Danish Afnan Faizal. Peluang yang kedua sebenarnya semakin sukar apabila bola menuju ke top D, dan sekarang ini giliran New Zealand pula untuk merampas kedudukan ke-11. Lihat bagaimana cubaan lakukan oleh Arwin, namun begitu beliau menyempurnakannya dengan baik dan sekaligus memberikan kemenangan untuk New Zealand. Jadi backstick sebenarnya diminta oleh Empire. Your decision is a goal, right? Yes, my decision is goal. Please check the backstick. Mungkin mungkin terdapat backstick semasa pukulan kilas tu dibuat. Kita lihat referee ini diminta oleh pengadil sendiri. Jadi keraian New Zealand untuk posisi ke-11 belum lagi dapat diraikan. Jika backstick, saya fikir bola tersebut dia akan melantun, dia tidak laju. Oh, ya, seperti backstick kita lihat. Kita lihat. Mungkin dari sudut ini lebih dah untuk kita lihat. Adakah backstick? Ya. Ya, mungkin kerana seperti backstick. Stick itu berada di atas padang dan mengenai bola di bahagian atas. Oh ya, it's a goal. Namun begitu keputusannya adalah jaringan disahkan. Jadi kemenangan untuk New Zealand. Untuk berada di posisi ke-11 bermakna Malaysia menamatkan aksi edisi ke-13 di kedudukan ke-12 secara keseluruhan. Dalam FIH Piala Dunia Remaja Lelaki bawah 21 tahun. Jadilah kesudahan selepas mengikat kedudukan 2-2. Malaysia terpaksa berpuas hati apabila kita tewas dalam shootout sudden death ini, yang menyaksikan New Zealand. Seperti saya katakan tadi, mereka mungkin ada sedikit kelebihan jika shootout, kerana kita lihat saiz dan juga goalkeeper mereka lebih sedikit kemahiran berbanding dengan pemain kita. Ini yang kita katakan sebenarnya kita berpeluang untuk menang di semasa game sebenar. Ya, jadilah keputusannya dengan shootout memihak kepada New Zealand dengan keputusan 4-3 selepas diikat 2-2.
la la la